Boleh bakalan kau? Kalau anda pergi Sabah, kalau anda tak dengar suara ini, tak dengar perkataan ini, bermakna anda tidak pergi ke Sabah, terutama di Kundasan, Ranau ataupun Gunung Kinabalu. Kalau nak tahu, teruskan menonton channel Pendaki Solo untuk kita ketahui apakah peralatan asas yang perlu kita ada sebelum kita memulakan pendakian menuju ke puncak tertinggi di Malaysia. Puncak Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter. Wow! Anda mau? Teruskan menonton channel Pendaki Solo. Hai, mesti anda rasa tak sabar kan? Video pada kali ini saya nak kongsikan sedikit sebanyak pengalaman saya mengenai tips sebelum kita mendaki Gunung Kinabalu. Apa yang harus kita bawa? Apa yang kita perlukan ketika kita mendaki Gunung Kinabalu sehinggalah sampai di puncak tertinggi 4095 meter yang menjadi impian seluruh pendaki-pendaki, bukan seluruh Malaysia tetapi seluruh dunia. Sebab ramai kan, tambah-tambah nama baru sekarang kan, lagi ketat dia punya prosedur untuk mendaki Gunung Kinabalu. Di sini saya bagi sedikit list lah, ada lebih kurang 15 peralatan asas untuk dibawa bersama ketika kita mendaki Gunung Kinabalu. Peralatan asas ni tak kisahlah kita beli kat mana. Kalau kita ada bajet kecil, kita beli yang murah-murah saja, kalau kita ada bajet yang tinggi, kita beli yang harga yang agak tinggi sikit, yang lagi kelas kata orang kan. Ikut kemampuan diri, okey? Ikut kemampuan diri. Yang penting kita selesa dan kita boleh memanfaatkan barang yang kita bawa itu, yang minimize untuk mendaki Gunung Kinabalu. Peralatan yang kita nak bawa ni tak semestinya peralatan yang branded. Tak semestinya. Kita boleh beli dekat mana? Tahu tak dekat mana? Kalau ada kedai RM2 pun boleh beli. Jadi kita boleh pakai dan memberi manfaat kepada kita. Kita boleh beli dekat kalau pakaian, kalau pakaian kita nak beli kat mana? Senang je, beli kat bandar pun banyak. Kat bandar barang-barang bagus sebenarnya kan, harga pun murah. Itu bergantung kepada anda, preparation peralatan. Okey, untuk tips kali ini saya listkan 15 peralatan asas yang perlu ada bersama dengan kita ketika kita mendaki Gunung Kinabalu. Itu peralatan asas tu wajib ada, wajib kena ada. Kalau tak ada, masalah sikit lah. Jika timbul masalah, susahlah sikit untuk kita sampai di puncak Gunung Kinabalu, naik dan turun dengan selamat. Apa pun, terus menonton channel Pendaki Solo ini. Tengok sampai habis tau. Saya akan listkan satu persatu. Antara peralatan asas yang penting, salah satunya headlamp. Lampu atas kepala tu. Cuba tengoklah, saya showkan kepada anda ni lampu headlamp. Lampu headlamp ni kita gunakan masa kita ingin mendaki ke puncak. Perjalanan lebih kurang jam pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi tu. Sebab kita berjalan di dalam keadaan yang gelap, so memerlukan headlamp, lampu. Tak ada lampu macam mana nak nampak depan kan. Itu penting. Dengan bateri yang bagus. Kalau bateri tak bagus, headlamp bagus, susah juga kan. Headlamp ni tak semestinya headlamp yang berjenama yang harga ratusan ringgit. Tak semestinya. Kalau anda mendaki sekali, anda boleh beli dekat
kedai-kedai biasa pun ada, rasa kedai-kedai aksesori pun ada. Okey, macam dekat-dekat kedai outdoor pun ada, banyak kedai-kedai yang jual barang-barang yang murah ni, barang-barang elektronik ke apa ke ni, semua ada sebenarnya. Murah saja, tak mahal lah. Lampu headlamp yang janji berfungsi. Kalau beli lampu murah tak berfungsi, tak guna juga kan. Yang kedua tu penting juga, snorkel ataupun penutup kepala yang macam komando tu pun okey. Banyak snorkel ni tak semestinya mahal juga kan. Yang penting selesa untuk kita, kalau boleh yang tak masuk angin di dalam kepala. Itu yang penting. Kalau boleh ada juga yang waterproof, ada yang tebal, apa ni, ikut penyesuaian diri sendiri snorkel kan. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sederhana mahal. Pilihan di tangan anda. Okey, ikut penyesuaian diri. Yang ketiga, jaket tebal. Itu penting juga tahu. Sebab apa? Jaket ni yang tebal, yang tak masuk angin, dan juga yang waterproof. Penting terutama ketika kita berada pada sebelah petang hinggalah ke esokan harinya di kawasan Panalaban. Sebab itu kawasan itu sejuk. Dan juga ketika kita mendaki ke puncak daripada Panalaban sehinggalah ke puncak Kinabalu, di awal pagi memang sejuk, menggigil. Kalau tak percaya anda try lah. Saya dah alami semua dah. Jaket ni kita boleh beli juga dekat bandar pun ada sebenarnya. Tak semestinya kita beli yang mesti kena cari yang branded, yang ni tak. Ikut kemampuan diri kan. Yang penting jaket ni mempunyai fungsi yang bagus. Yang keempat, hand towel yang kecil tu. Itu penting tau, jangan main-main. Sebab hand towel tu apabila kita mendaki daripada bawah, daripada Tipoh Honggit sampailah ke Panalaban, itu 800 kan, kat rest house kat atas sana tu, sebelum kita berehat. So sepanjang perjalanan tu mesti berpeluhnya. Kalau tak berpeluh tu orang tu tak normal. Mesti kita nak hand towel, apa tu, tuala kecil untuk lap muka, untuk lap peluh dan sebagainya. Okey. Yang kelima, baju hujan, raincoat. Raincoat yang plastik pun ada, yang murah. Sebab kita pakai masa hujan tu je. Kalau tak nak guna raincoat, kita bawa payung. Raincoat ataupun payung, antara dua lah pilihan di tengah dah. Tapi saya lebih selesa bawa payung kan. Sebab saya kalau pakai raincoat tu macam rimas sikit. Tetapi ianya bergantung kepada anda. Anda nak pakai raincoat ke nak pakai payung. Yang keenam, sarung tangan, gloves untuk masuk tangan ni kan. Itu pun penting juga kan. Terutama ketika kita mendaki ke puncak. Sebab apa? Kita mendaki pada pukul 2 pagi hingga pukul 6 pagi, 7 pagi tu memang keadaan yang sejuk. Apabila kita berada di Panalaban memang sejuk, mesti kena pakai punya. Yang ketujuh, seluar yang kita pakai ketika kita mendaki. Sama ada mendaki daripada bawah, daripada Tipoh Honggit sampai ke Panalaban, okey, yang agak lipis sikit, okey, yang tak tebal mana sangat. Okey, apabila untuk kita mendaki ke puncak, walaupun kita pakai yang seluar yang apa ni, seluar hiking ni, tetapi kita hendaklah pakai yang agak tebal sikit, yang tak masuk angin yang waterproof ataupun yang sesuai kepada anda. Yang ke-8, ini penting tau, penting. Yang ke-8 ialah kasut. Kasut amat penting, main peranan yang teramat penting ketika kita mendaki, sama ada ketika kita naik dan juga ketika kita turun ke bawah. Kasut yang sesuai. Kita mendaki di Gunung Kinabalu, kita nak pijak batu, terutamanya ketika menuju ke puncak. Tak ada tanah, ada batu semua. Daripada checkpoint saya ke atas, ada juga
yang paling murah Adidas Kampung, Kasum Norway Getah, itu pun bagus sebenarnya, tetapi kena sesuaikan dengan kaki kita. Okey, apabila kita mendaki ataupun hiking, kasut hiking hendaklah lebih besar sedikit, lebih sedikit daripada kasut yang kita pakai jalan-jalan hari biasa ni. Satu okey yang nombor 9 yang nombor 9 plus stokin. Nampak benda yang stokin ni, stokin je, pakai stokin lipis pergi kerja pun tak boleh. Untuk mendaki gunung dia berbeza. Okey, stokin memainkan peranan yang penting juga dia, sebab dia berkait je. Stokin kasut kaki kita berkait rapat. Okey, stokin yang sesuai, yang tak terlalu tebal, tak terlalu lipis, sesuai kepada diri sendiri. Tetapi jangan bawa satu stokin saja untuk naik Gunung Kinabalu, naik dan turun itu satu stokin, tak. Kena ada sekurang-kurangnya 2 stokin ataupun 3 stokin. Yang ke-10, ini pun lagi penting. Yang ke-10, backpack kita, backpack yang sesuai. Kebiasaannya untuk mendaki Gunung Kinabalu ini kita guna backpack 20 hingga 30 liter, ikut penyesuaian diri sendiri, sama ada anda yang nak beli yang kopi ke, yang berjenama ke, yang tak ada jenama ke, ikut penyesuaian diri. Tak kira lah jenama apa. Macam saya guna daripada dulu lagi beg jenama Deuter. Sebab dia Deuter ni dia lain sikit daripada jenama yang lain. Saya guna Deuter sebab sesuai dengan badan saya. Yang ke sebelah ni pun boleh tahan juga tau. Kalau anda rasa anda ni hebat, anda ni fit, terlalu fit, okey, tak payah ada pun tak apa. Tetapi saya mendaki Gunung Kinabalu pun saya bawa tongkat. Tongkat ni nampak simple tetapi banyak membantu kita, terutama kita turun daripada Panalaban sampailah di Timpo Honggek. Masa kita mendaki, kita membantu kita, tongkat membantu, dan apabila masa kita turun ke bawah tu pun membantu juga, lagi banyak membantu kita, sebab kita boleh mengurangkan bagi yang pertama kali mendaki Gunung Kinabalu tu, masalah yang paling besar ketika turun, sebab lutut dah longgar, dah rasa sengah-sengah lutut. So tongkat itulah membantu kita ketika kita turun. Selesa kepada anda lah, ikut penyesuaian diri. Yang ke-12, yang ke-12 ni penting juga. Semua peralatan yang saya beritahu ni penting, yang harus dibawa ketika kita mendaki, sebab ini basic. Ubat-ubatan yang basic seperti Panadol Selober ke, krim panas ke, ubat cerai berik ke, yang kita rasa perlu kita bawa. Sebab ubat ni bukannya besar, kecil je, kita masuk dalam kotak kecil je, masuk dalam beg, simple saja. Sebab apabila kita mendaki Gunung Kinabalu, kita tak tahu kan apa masalah yang kita akan hadapi, yang kita tak jangka. Macam krim panas, manalah tahu krim ketika mendaki ataupun kita turun, itu ke guna krim panas ataupun minyak panas. So macam Panadol Selober, manalah tahu kita naik atas kita sakit kepala ke. Yang ke-13, makanan pun kena ada lah. Tak ada makanan macam mana, berlapau lah nanti kan. Makanan energy bar, macam coklat, buah, kita prepare, tapi tak banyak lah. Kita prepare untuk diri kita sendiri di dalam beg kita. Yang ke-14, lunch pack. Sebab kita mendaki pukul 9 pagi, pukul 8.30 pagi daripada Timpo Honggek, dan kita akan sampai di Panalaban lebih kurang pukul 2, pukul 3, pukul 4. Takkan tak nak ada makan tengah hari, mesti kena ada kan. So apabila kita mendaki tu, kita dah ada lunch pack kita untuk kita makan tengah hari. Biasanya pendaki-pendaki akan makan di Pondok 4, Pondok 4, itu di Pondok Layan-Layan. Selepas kita rempuh 4 km perjalanan kita tu, kita akan berhenti kat situlah, agak lama sedikit. Kita ambil rest sampai. Biasanya satu pondok 3-4 minit je kita akan rest kat situ. Bukan take 5 3-4 minit je. Itu kira dah lama dah di pondok-pondok. Setiap pendakian kita, setiap kilometer tu ada pondok untuk kita berehat, ada air, ada tandas. Yang terakhir buat masa ni lah. Nanti ada lagi, saya akan bagi tahu lagi. Air energy contohnya
macam 100 plus ke Red Bull ke, terpulang pada anda air energy. Air itu memberi energy, fast energy kepada kita untuk kita mendaki. Tapi jangan lupa, air mineral water, drinking water, kita kena minum lebih. Tetapi ketika kita mendaki, kita tidak boleh minum lebih. Okay? Kita minum untuk basah tekak atau untuk hilangkan haus sedikit-sedikit saja. Itu sajalah buat masa ni. 15 tip, 5 peralatan yang harus kita bawa ketika kita mendaki ke Gunung Kinabalu. Lagi satu tip. Ini extra. Buah-buahan kita bawa. Buah-buahan seperti yang memberi energi tu. Menggantikan macam kita dah terlalu lapar. Anda tahu tak buah apa? Buah pisang lah. Buah pisang memang terbaik. Ataupun kita bawa lah masa kita naik ke puncak tu, kita bawa satu termos. Kita isi air panas di laban rata. Isi air panas. Sebab apa? Kat atas tu sejuk. Ini new tips kepada anda. Sebab benda ni saya buat. Saya tak bagi tahu orang sebelum ni tau. Sebab apa? Bila kita tu, takkanlah kita nak bawa air mineral water ataupun tu lah. Masa tu naik ke atas tu, air tu dah sejuk. Pasal tu saya cakap, kita bawa termos yang kecil ya, yang sesuai untuk kita minum. Untuk seorang-seorang je tahu. Jangan, benda ni tak payah nak kongsi, okay? Kalau nak kongsi, terpulang pada anda lah. Tetapi ini untuk individu. Sebab apabila kita berada, kita lepas bergambar ke kat kawasan puncak tu, kita turun sikit, rest kejap, kita ambil energy bar atau kita bawa biskut ke, coklat ke, kita makan, kita buka tu air panas, buat kopi ke. Macam saya minum cappuccino dekat tu dulu, marvelous. Tapi saya dah buat dah, saya dah masuk awal-awal tu di dalam termos tu, termos di Panalaban, sebelum kita mendaki puncak pukul 1 pagi tu. Sebelum kita bergerak, kita isi dulu air panas kat dalam. Dan juga pancuk kopi kat dalam tu terus. Kita buat terus daripada Panalaban. Kita tak payah nak bajuh kat atas. Sejuk Itu tips lah. Kita buat tu. Masa tu kita rasa best betul minum cappuccino ataupun kopi ke, ataupun teh yang anda bawa daripada Panalaban. Itu new tips kepada anda. Jadi saya rasa cukup untuk kali ini tips dan panduan kepada anda. 15 plus 1, okay, 15 plus 1 umur. Okay, apapun, saya ingin ucapkan selamat mendaki kepada anda semua yang ingin mendaki Gunung Kinabalu di norma baru ini kan. Selamat mendaki dan selamat berjaya. Saya harap semua anda melepasi cabaran mendaki Gunung Kinabalu dengan jayanya. Saya rasa tahun ni Gunung Kinabalu dah tutup. Okay, tak dapat naik sebab coronavirus di Sabah menular dengan membimbangan, termasuklah di semenanjung Malaysia. Okay, so kita jaga kita, saya jaga saya, anda jaga anda, so sama-sama jaga masing-masing. Okay, yang penting itulah, kita jaga masing-masing. Okay, jaga kesihatan diri kita. Okey, terus kita layari channel Pendaki Solo ini untuk tips-tips mendaki, hiking, ataupun saya share pengalaman saya mendaki Gunung Kinabalu ataupun Gunung Ganan di penjara Himalaya, ataupun bukit-bukit di sini, bukit-bukit yang seperti Bukit Besi, Bukit Batu Putih, Bukit Batu Sawal, dan pelbagai tempat-tempat yang lain. Saya akan terus berkongsi dengan anda semua kan, supaya ianya memberi manfaat yang berguna kepada kita semua. Jika anda ada cadangan, boleh letakkan di dalam komen di bawah ini kan. Letak saja komen di bawah ini supaya komen itu saya nilai, dan juga kita akan kongsikan kepada semua yang subscribe, yang melihat channel Pendaki Solo ini. Yang pasti jangan lupa subscribe channel Pendaki Solo, lepas tu like, komen, kalau boleh tekan loceng kat sebelah tu supaya apabila saya memberi tips ataupun kongsi pengalaman ataupun saya kongsi video-video selepas ini, anda akan
menjadi orang pertama dapat melihatnya. Betul tak? Supaya kita tak boleh, kita share, sama-sama share pengalaman kan? Pengalaman untuk tatapan kita semua sebagai rakyat Malaysia yang 15. Okey, kita jumpa lagi pada next channel pada masa akan datang untuk tips dan juga pengalaman saya ataupun pengalaman anda semua, untuk kita 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 semua.